بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Jadi alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini. Sama-sama kita berkongsi pandangan daripada kitab ini, iaitu kitab Kiamat Hampir Tiba. Jadi insyaAllah kita akan sambung pada malam ini, masih tajuk yang sama daripada bahagian yang pertama, iaitu tanda-tanda kiamat yang kecil. Pada hari ini kita akan sambung hadis yang ke-7, iaitu yang bertajuk golongan yang sentiasa menang. Jadi apakah golongan yang dimaksudkan daripada hadis ini? InsyaAllah tadi kita akan baca sedikit, insyaAllah. Jadi sebelum tu, marilah sama-sama kita membuka majlis kita dengan umur kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. InsyaAllah kita akan sambung hadis yang ke-7 yang bertajuk golongan yang sentiasa menang. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum zahirun. Rawahu al-Bukhari, yang artinya daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasa di kalangan kamu ada golongan yang berjaya, yakni dalam perjuangan mereka, sehinggalah sampai suatu saat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sentiasa berjaya. Jadi dalam hadis ni Nabi kata ada di kalangan kamu ni, iaitu orang yang sentiasa berjaya, sehinggalah sampai suatu saat Allah Ta'ala kata sehinggalah satu saat yang dikehendaki oleh Allah. Mana kata Allah kata berjaya sampai ada masa nanti dia apa? Sentiasa berjaya sampai satu masa nanti tu tamatlah perjuangan dia, lebih kurang macam itulah. Jadi apakah golongan yang dimaksudkan dalam hadis ini? Keterangan. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat Islam ini umat yang terakhir sekali, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memelihara kitabnya, yakni kitab Al-Quran. Jadi kita ni, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat Islam ni, iaitu umat yang terakhir sekali, umat yang terakhir, dan kita ni di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelebihan umat yang terakhir ni ialah jadi sebab itulah kita orang kata apa, kena memperbanyakkan selawat. Jadi dengan selawat tu juga dapat kita dekat dengan Nabi di akhirat esok, walaupun kita ni umat yang terakhir sekali. Jadi esok di akhirat esok ni, kelebihan kita ni, antara kelebihan kita ni, umat Nabi Muhammad tu akan dihisap dulu. Walaupun kita ni diciptakan, dijadikan yang terakhir sekali. Itu kelebihan.
kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata berjanji akan memelihara kitabnya Al-Quran. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala telah memastikan lahirnya generasi demi generasi yang akan memikul tugas dakwah hingga tetap wujud golongan mukminin di permukaan bumi ini. Betul pula Allah Subhanahu Wa Taala juga telah memastikan kita ni ada generasi demi generasi yang duduk cerita tentang duk bawa Islam kan. Betul pula Allah dah janji akan jaga Quran. Jadi sebab tu kita kena jangan jauh dengan Quran dan jangan lari daripada jalan-jalan yang disebut dalam Quran tu. Betul pula Allah Subhanahu Wa Taala telah memastikan ini pun lebih kurang berjanji juga lahirnya generasi demi generasi yang akan memikul tugas dakwah hingga tetap wujud di golongan mukminin di permukaan bumi ini. Jadi sampai sekarang ni pun ada lagi orang-orang yang duk cerita tentang dakwah, tentang Islam. Baik. Kalau kita meneliti sejarah umat Islam mulai zaman permulaan penyiarannya hingga ke hari ini, kita akan mendapati bahawa umat Islam telah terajui di sepanjang sejarah dengan ujian yang berat. Mana kata daripada dulu ni, daripada permulaan zaman mulanya Islam tu sampai ke hari ini ada ujian yang sangat berat-berat. Daripada zaman Nabi dulu, kalau kita dibandingkan dengan zaman Nabi tu amat dahsyat kan. Sampai kena Nabi nak sebarkan agama Islam, macam-macam orang kata ada sesat dan sebagainya. Dah lah kata, lepas tu buat jahat pula tu. Tapi kalau kita orang kata baca ataupun dengar-dengar sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW ni, dia rasa aura dia tu lain sikit. Sebab tu kadang tu ada majlis selawat-selawat dia mau sampai teriak kan. Sebab kita bila sebut nama Nabi tu, kita terkenang dia punya jasa, susah-susah payah dia tu. Jadi ujian ini bermula dari golongan musyrikin di Mekah, munafikin, Yahudi dan Nasrani di Madinah. Seterusnya gerakan Riddah. Apa makna Riddah ni? Riddah ni ialah orang Islam yang masuk agama kafir. Di Islam dah, lepas tu dia masuk agama kafir, dipanggil Riddah. Dan Majusi. Majusi ni apa? Majusi ni orang yang satu kaum yang menyembah api, yang berselimutkan Islam. Jadi ujian ni bermula daripada lima lah. Yang mana kata Riddah ni orang Islam yang masuk agama kafir, dan Majusi yang berselimutkan Islam. Tengok daripada luar tu pakai jubah apa semua tu, orang kata Islam, tapi dalam diam tu lima ni sama-sama sambil-sambil tu merosakkan agama Islam. Kemudian golongan Batiniyah, yakni orang golongan yang membezakan zahir dan batin, dan pengaruh falsafah dan pemikiran Yunani. Pemikiran Yunani. Yunani ni iaitu bangsa Mogol di sini. Bangsa Mogol ni kita baca sikit. Bangsa Mogol ni berasal daripada keturunan seorang tokoh terkemuka tempatan yang bernama Alan Khan,
Beliau mempunyai 2 orang putera, Tatar dan Mongol. Keturunan masing-masing kemudian berkembang menjadi kaum Tatar dan kaum Mongol pada abad ke-13. Kedua-dua kaum ini berselisih dan terlibat dalam peperangan yang berakhir dengan kemenangan kaum Mongol. Setelah menjadi bangsa yang besar dengan menggabungkan suku Yanga yang ada, Mongol mula meluaskan wilayahnya dengan menakluki kawasan yang sebelum ini dikuasai oleh kerajaan Islam. Pada masa awalnya, mereka tidak beragama Islam, tetapi keturunan Hulagu Khan kemudian yang menganut agama Islam. Jadi bangsa ni, dia kata sini, serangan bangsa Mongol ni, Tatar iaitu anak dia, yang menghancurkan tamadun Baghdad pada pertengahan abad yang ke-7 Hijrah. Begitu pula halnya dengan pembantaian terhadap kaum muslimin ketika berlakunya kejatuhan kerajaan Islam di Andalusia. Andalusia ni di mana? Di Spanyol. Dulu ni orang Spanyol lah negara tu. Dan seterusnya disambung dengan pengaruh-pengaruh penjajah barat terhadap dunia Islam. Gerakan Zionis Yahudi dan gerakan Nasrani yang mempunyai alat-alat dan kemudahan yang canggih. Yang disebut daripada atas tu yang zaman dulu punya. Yang ada ni tu, jalan apa dia ni? Ni gerakan ni lah. Gerakan Zionis Yahudi dan gerakan Nasrani yang mempunyai alat-alat yang kemudahan dan kemudahan yang canggih. Dah sebutlah dalam hadis ni. Inilah golongan yang sentiasa menang sampai satu masa esok Allah Ta'ala kata, jadilah tu, stop. Sebab itulah ada orang kata tak ada kesudahan ke kes Palestin ni kan. Ada, tapi belum sampai masa ni. Itu yang dimaksudkan dalam hadis ni. Dia kata, Allah Ta'ala kata, Nabi kata, sampai suatu masa nanti Allah Ta'ala akan stop lepas ni. Lepas itulah dia. Itu panggil golongan yang sentiasa menang. Jadi dia kata mempunyai alat-alat dan kemudahan yang canggih. Alat-alat kemudahan yang canggih. Berbeza dengan zaman dulu. Zaman dulu ni zaman teknologi yang amat-amat dahsyat. Dan seterusnya serangan dari segi pemikiran dan kebudayaan dan sebagainya. Jadi demo ni merosakkan kita ni, umat Islam ni, dari segi pemikiran dan kebudayaan dan sebagainya. Pemikiran orang zaman dulu ni tu, orang kata apa? Diubah-ubah, dan kebudayaan. Budaya pun diubah-ubah. Walaupun ujian yang sangat dahsyat telah melanda umat Islam di sepanjang sejarah, namun mereka masih wujud dan masih lagi mempunyai kepribadian dan peranan yang hebat di dalam peta dunia di hari ini. Walaupun dia kata sini, walaupun ada ujian yang sangat dahsyat telah melanda umat Islam di samping sejarah, namun mereka masih wujud dan masih lagi mempunyai kepribadian dan peranan yang hebat. Mana ujian yang berat sekalipun orang Islam ni, ujian yang berat, tapi dia jaga kepribadian dia dan peranan dia sebagai orang Islam. Jadi masih ada lagi sampai sekarang. Jadi nak kata ujian yang berat kita ni nak dibandingkan dengan saudara kita yang di Palestin tu, yang perang tak ada habis-habis tu, jauh sekali lah. Walaupun di hari ini ada di kalangan umat Islam yang tidak mengambil berat terhadap agama. Walaupun hari ini tak ada orang Islam, ada setengah umat Islam yang tidak mengambil berat terhadap agama. Ada. Namun masih ramai lagi golongan yang bersungguh-sungguh
untuk mempelajari agama dan memperjuangkannya. Walaupun ada yang orang tak ambil berat, tapi ada juga orang yang mempelajari dan memperjuangkan agama Islam. Walaupun ramai di kalangan umat Islam yang telah hancur akhlaknya, namun masih ramai lagi golongan yang berakhlak tinggi dan dan ber dan berhati luhur. Berhati luhur ni makna baik hatilah selepas hancur. Walaupun ramai yang akhlak dah hancur dah, jahat dan sebagainya, tapi ada juga orang yang baik. Walaupun syiar-syiar Islam ini diinjak-injak, yakni dipijak-pijak di sebahagian tempat di dunia ini, namun di tempat lain syiar Islam masih lagi gagah dan teguh. Dia kata walaupun tempat lain ni Islam ni dipermainkan, di orang kata apa, tak diberbodoh-bodohkan, diperlekehkan, tapi di tempat lain tu Islam tu masih tertegak. Walaupun pejuang-pejuang Islam ditindas dan diseksa pada suatu tempat, namun di tempat lainnya mereka disanjung dan dihormati. Walaupun tempat tu yang mana penjahat ni anggap dia tu macam orang biasa, nak dibunuh senang, nak dipijak senang, tapi di tempat lain orang tu disanjung. Namun di tempat lain mereka disanjung dan dihormati. Begitulah seterusnya umat Islam tidak akan lenyap dari permukaan bumi ini, hinggalah sampai pada masa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana walaupun orang Islam ada yang jahat, ada yang tak suka pada Islam, benda-benda itulah antara golongan yang sentiasa menang tu, tapi dia kata seterusnya umat Islam tidak akan lenyap dari permukaan bumi ini hinggalah sampai pada masa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kejahatan itu akan berhenti juga. Maka pada masa itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mematikan semua orang-orang Islam dengan tiupan angin yang mematikan setiap jiwa yang beriman, dan yang tinggal setelah itu hanyalah orang-orang jahat atau orang-orang kafir. Maka pada saat itulah berlakunya hari kiamat. Mana ni dah sampai penghujung sekali lah. Mana last sekali ada orang, bila orang yang beriman, Allah akan hantar satu angin untuk mematikan orang beriman tu, yang hak tinggal orang jahat. Jadi masa itulah baru berlakunya hari kiamat. Jadi kita baca ni adalah tanda-tanda je, belum lagi hari kiamat tu. Kiamat tu masuk hari yang kehancuran, hari yang last sekali. Ada setengah ulama kata bila tiupan angin tu datang daripada Yaman. Angin tu mari, katanya angin tu bukan angin macam kita duk rasa ni. Angin tu rasa sejuk dan sebagainya, tapi itu nak kena tengok balik apa ni, dia punya sifat angin tu macam mana. Cuma tak apa ingat tu. Lepas tu bila kena angin tu kita mati. Lepas kita mati tinggal yang hak jahat ni lah. Lepas tu baru masa kehancuran tu lah. Jadi yang cerita sekarang ni baru tanda-tanda dia lah. Benda ni duk jadi lagi, jadi dah ni. Golongan yang sentiasa menang. Lepas tu pula yang macam yang macam King Palestin ni lebih kurang macam ni lah kan. Orang kata tak ada kesudahan apa kan. Sampai orang yang orang kata apa, kalau ikut kita ni dah putus asa lah kan. Nak buat apa lagi dah. Kita doa dah. Tapi tak sampai masa lagi. Sebab tak sampai masa lagi itulah kita jadi orang kata apa, yang mana hak duk boikot tu ni tak berapa boikot sangat lah kan. Yang mana hak duk apa ni, duk memperjuangkan lagi
pasal Palestin, duk cerita sana, duk cerita sini kan. Dah tak apa nak cerita dah. Jadi nanti akan sampai satu masa Allah Ta'ala kata demo ni cukup lah kan. Cukup lah. Jadi bagi orang Islam menang pula. Kerana sampai satu tahap nanti, tapi yang ni yang last sekali ni. Mana kata daripada hadis ni nak cerita di dunia ni kejahatan sampai ke penghujung akan ada. Bila akan tak ada? Bila last sekali dah ni. Sampai Allah kata akan ada satu angin tu, akan tiup angin yang mematikan orang-orang Islam, orang beriman. Dia bukan orang Islam, orang beriman. Orang Islam kita semua Islam kan, tak pakai tudung tu pun Islam. Tapi nak kata kat sini orang yang beriman tu. Jadi seterusnya hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 ni bertajuk penyakit-penyakit umat dahulu. Jadi ini termasuk dalam tanda-tanda kiamat yang kecil. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayusibu ummati da'ul umam. Faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam? Qala al-asharu wal-bataru wat-takathuru wat-tanajushu fid dunya wat-tabaghudhu wat-tahasudu hatta yakuna al-baghyu. Rawahul Hakim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat-umat dahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit umat-umat terdahulu itu? Nabi SAW menjawab, penyakit-penyakit itu ialah terlalu banyak seronok, terlalu mewah. Yang ketiga, menghimpunkan harta sebanyak mungkin, tipu menipu dalam berbuat harta benda, saling memarahi, hasud menghasut sehingga jadi zalim menzalimi. Hadis riwayat Hakim. Jadi pada hadis ni Nabi kata umat akhir zaman esok akan ada balik penyakit umat-umat dahulu. Bukan penyakit sakit tu, ni penyakit hati lah orang ni. Ni akan ada penyakit-penyakit hati. Itu yang pertama Nabi kata, penyakit yang pertama tu terlalu banyak seronok. Antara penyakit dia. Yang kedua, terlalu mewah. Yang ketiga, menghimpun harta sebanyak mungkin. Yang keempat, tipu menipu dalam berbuat harta benda. Yang kelima, saling memarahi. Yang keenam, hasud menghasut sehingga jadi zalim menzalimi. Ini antara penyakit dia. Itu 6 penyakit ni. Ada penyakit ni dulu ni? Ada. Lombok. Ini antara penyakit-penyakit umat dahulu. Jadi kita tanya. Penyakit-penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi telah banyak kita lihat di kalangan kaum muslimin di hari ini. Penyakit-penyakit ni dengan sikap ni kata lombok orang ni. Betul pula di sana sini kita melihat penyakit-penyakit ini merebak dan menjalar dalam masyarakat dengan ganasnya. Berjalan masyarakat dengan ganasnya. Mana benda tu cepat. Tak cepat je lah. Aku mahu hari mau aku balik. Dunia Islam dilanda krisis rohani yang sangat tajam dan meruncing. Krisis rohani ni yang sangat tajam, maksud tajam kat sini tu orang kata apa? Krisis rohani. Rohani ni hati kita ni jadi sangat tajam. Tu bukan maksud tajam
yang ni tajam tu maksudnya nipis. Dan runcing tajam. Jadi runcing tu, lepas tu dengan nipis. Hati kita esok ni jadi, bila ada penyakit ni, hati kita, rohani kita jadi nipis sikit. Maksud sangat tajam dan meruncing tu mana rohani kita ni nipis. Dengan sebab kekosongan rohani itulah mereka terpaksa mencari dan mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya. Jadi dengan sebabkan hati kita ni ada masalah penyakit-penyakit ni, dan salah satunya kita ni jadi terpaksa mencari dan mengumpulkan harta benda yang sebanyak-banyaknya untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi kenapa kita duk cari duit duk rumah ni? Atas sebab untuk memuaskan hawa nafsu. Maka apabila hawa nafsu diperturutkan, tentunya mereka terpaksa menggunakan segala macam cara dan tipu hela. Bila nak cari harta benda yang banyak ni, orang kata apa? Ikut hawa nafsu sangat, dia akan guna masa tu lah, akan tipu hela. Duk barang sana sini, kan? Nak cepat dapat duit. Salah satunya yang yang banyak tipu dulu ni, yang satu zaman hari tu yang ni tipu duit orang pergi haji. Pergi haji tu, padahal pergi haji, orang pergi buat haji, dia kena bohong. Sampai kena tiket, dia kata apa, bagi duit tiket semua tu. Lepas tu nak pergi tu, tiba-tiba dia punya bawa orang haji apa? Mutawih kan? Mutawih tu tak ada. Telefon semua tak dapat. Rupanya yang upuk ni kena bahu. Jadi berapa dapat berapa juta hari tu. Tu sekali. Lepas tu dia mau maaf semua. Sekali lagi buat juga sekali lagi. Tak tahulah. Tu kalau tak taubat lagi, wallahualam. Tipu kan nak pergi buat haji tu. Itu sebab apa tu? Sebab rohani itu jadi nipis dan kita turut hawa nafsu. Bila turut hawa nafsu, marilah nak berbahu sana sini untuk dapatkan duit. Jadi segala macam cara dan tipu hela. Di saat itu hilanglah nilai-nilai akhlak dan yang wujud hanyalah kecurangan, khianat, hasud menghasut dan sebagainya. Jadi bila dah ada tipu daya apa semua tu, hilanglah akhlak dia. Dan wujud apa kat situ, wujudnya di kita masa tu hanyalah kecurangan, khianat, hasud menghasut dan sebagainya. Jadi di sini pengarang kitab mengajak kita semua, marilah kita merenung maksud hadis ini dan marilah kita bermuhasabah. Jadi penyakit umat dahulu ni bukan penyakit yang sakit-sakit tu. Penyakit apa umat dahulu ni? Penyakit hati. Penyakit yang kita tak berapa nak perasan sangat sebenarnya. Tapi itu adalah satu tanda-tanda kiamat yang kecil. Tanda-tanda ni berlaku pada ni? Berlaku dah. Banyak kita baca tanda-tanda ni semua pakai berlaku dah jadi. Pakai dah jadi lah semua. Jadi seterusnya hadis yang ke-9. Masih lagi dalam bahagian yang pertama, tanda-tanda kiamat yang kecil, iaitu yang bertajuk Islam kembali dagang dan asing. Dagang ni mana susah, jadi susah balik. Islam kembali dagang dan asing. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada'a al-islamu ghariban wa sa'udu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata,
Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam mula tersebar dalam keadaan dagang, yakni asing, dan ia akan kembali asing pula. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Baik, keterangan. Islam mulai tersiar di Mekah dengan keadaan yang sangat asing dan dagang. Sangat sedikit penganut dan pendukungnya kalau dibanding dengan penentangnya. Nanti di penghujung kita esok, orang yang kenal Islam ni makin berkurang. Dan orang yang menentang ni pula makin bertambah. Bukan menentang maksudnya lawan Islam tu, orang yang tak apa nak kenal dengan Islam ni makin bertambah. Kemudian setelah itu Islam tersiar ke seluruh pelosok dunia sehingga dianuti oleh 2/3 penduduk dunia. Kemudian Islam kembali asing dan terasa ganjil dari pandangan dunia. Bahkan dari pandangan orang Islam sendiri. Jadi orang Islam ni pun nanti di penghujung kita ni esok, orang Islam ni pun rasa macam Islam tu tak berapa nak yakin dengan dia. Sebahagian daripada orang Islam merasa ganjil apabila melihat orang Islam yang iltizam, yakni istiqamah dengan Islam dan cuba mengamalkan tuntutan Islam yang sebenar. Nanti akan ada sebahagian daripada orang Islam ni rasa ganjil apabila melihat orang Islam yang iltizam. Ini kita. Orang Islam sendiri pun akan rasa ganjil dengan orang Islam yang istiqamah. Mana orang Islam yang duk semayang, kan? Orang Islam duk semayang, orang duk baca Quran. Benda tu jadilah ni. Macam saya aku lagi semayang saya. Mu semayang ni. Dia pun jadi pelik. Akan ada orang yang macam tu. Bukan akan ada dah orang macam tu ni. Tu bukan orang kafir pun tak, ni orang Islam lagi. Orang kita ni kata sebahagian daripada orang Islam tu sendiri akan merasa ganjil apabila melihat orang Islam yang iltizam, yakni orang yang istiqamah. Masih lagi mengamalkan tuntutan Islam tu, yang sebenar. Itu daripada orang Islam sendiri ya. Nanti dia akan tengok ganjil, rasa pelik. Seorang yang istiqamah dengan Islam dipandang sepi oleh masyarakat dan terlalu susah untuk diterima sebagai peribadi yang sihat. Dan orang yang istiqamah tu pula dipandang sepi, mana orang buat heran tak herannya oleh masyarakat yang terlalu susah untuk terima sebahagian peribadi Islam itu sendiri. Contohnya, kalau ada satu program kemasyarakatan, kemudian masuk waktu sembahyang, tiba-tiba ada seorang yang meminta diri untuk menunaikan sembahyang, maka tindakan itu dianggap tidak sopan dan terlalu warak. Sampai ada waktu satu masa nanti tu, contohnya lebih kurang macam ni, dia kata ada kita buat majlis, dia kata masuk waktu sembahyang, tiba-tiba ada seorang daripada kalangan kita yang nak pergi sembahyang. Jadi pergerakan tu orang anggap kat situ tidak sopan dan terlalu warak. Betul. Nak kata Islam tu kembali jadi asing dan dagang. Sampai tahap macam tu sekali. Sedangkan orang yang tidak bersembahyang sambil bersenda-senda ketika orang lain yang bersembahyang tidak dianggap sebagai perbuatan yang salah dan terkutuk. Sedangkan orang yang tak sembahyang tapi sambil duduk melawak ketika orang lain yang sembahyang tidak pula dianggap sebagai perbuatan yang terkutuk. Sedangkan di kata sini, orang yang tak sembahyang tu sendiri duk melawak-melawak,
dengan orang lain, orang yang hak bersembahyang tu macam kita apa, kita duduk sembahyang, orang duduk melawak dengan kita, yang tu memanglah buruk, tapi taklah sebut, mana dia nak bandingkan dengan apa buruknya perangai yang orang anggap satu, orang anggap yang hak nak pergi sembahyang waktu majlis tadi tu. Jadi begitulah seterusnya nasib orang Islam di akhir zaman. Ia akan terasing dan tersisih dari masyarakat. Bahkan tersisih dari pandangan orang Islam itu sendiri yang mengaku sebagai umat Islam dan marah apabila dikatakan yang dia bukan orang Islam. Kata sini, orang Islam itu sendiri yang mengaku sebagai Islam, tetapi dia marah kalau orang kata dia bukan orang Islam. Tapi dia duk, orang kata apa? Dia duk kutuk Islam orang semua kan. Tapi bila kata dia, ilmu ni bukan orang Islam, tapi kenapa dia marah? Sedangkan dia tak menuntut Islam tu betul-betul. Jadi ini salah satu tanda lagi, Islam kembali menjadi asing. Benda ni duk jadi dah ni. Banyak tanda-tanda kita yang kita baca ni, semua duk jadi dah. Jadi seterusnya, insyaAllah kita akan sambung di lain masa. Hadis yang ke-10 yang bertajuk bahaya kemewahan. Jadi cukup sekadar itu perkongsian kita pada malam ini. Jadi insyaAllah kita akan sambung pada minggu yang akan datang. Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun kariim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah. Jadi itu saja daripada saya pada malam ini. Yang mana baik, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sebuah peperangan dan itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.